Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para pelajar, kita meneruskan perbincangan kita dalam amalan hati dan kita baru saja selesai membincangkan tentang khusyuk. Seterusnya kita nak pergi kepada satu lagi amalan hati yang sangat penting. Apakah amalan hati ini? Iaitulah al-muraqabah. Muraqabah ini maknanya satu perasaan dalam hati kita yang sentiasa merasai pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita yang sentiasa mengawasi tutur kata kita daripada pendengaran Allah, daripada Allah mendengar perkara-perkara yang dia tak suka, menjaga tingkah laku dan kelaku kita daripada Allah melihat kelaku yang dia tak suka daripada kita, menjaga perasaan batin kita daripada sebarang rasa yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai Allah tahu dalam jiwa kita ini ada amrad nafsiyah, penyakit-penyakit jiwa, ada penyakit amradul qulub, penyakit hati yang berbentuk akhlak mazmumah. Kata Syekh Al-Harawi rahimahullahu ta'ala, al-muraqabah dawamu mulahadhatil maqsud وهي على 3 درجات. الدرجة الأولى مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وشرور باعث. Apa maksud dia kata muraqabah ini? Berterusan. Perpetualness. Mulahadhah. Memerhatikan, memandang kepada maksud, memandang kepada tujuan dan matlamat kita menempuh perjalanan ibadah ini. Dan ia ada 3 derajat. Macam khusyuk juga, muraqabah ni ada 3 peringkat, 3 derajat. Yang pertama, mengawasi al-haqqu ta'ala, mengawasi Tuhan Azza wa Jalla dalam perjalanan menuju kepadanya dalam keadaan senantiasa mengawasi pengawasan Allah. Sentiasa kita duk jaga diri kita ini daripada dipandang oleh Allah melakukan perkara yang Tuhan tak redha, daripada didengari oleh Allah percakapan, perkataan yang Tuhan tak suka, dan daripada diketahui oleh Allah daripada kita ini perancangan-perancangan atau sikap-sikap atau sifat atau perasaan yang tak baik tadi. Di antara pengagungan yang sangat mengagumkan dan mudanah yang membawa kita kepada muraqabah dan kejahatan yang menjadi pemangkin. Apa dia benda ni? Akan disyarahkan sekarang oleh Syekh Islam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dia kata maksud perkataan dawamu mulahadhatil maqsud ay dawamu huduril qalbi ma'ah. Yani sentiasalah hati kita ini hadir, mengingati Allah, tak lekang, tak lupa, tidak alpa, tidak lalai daripada sentiasa sedar. Always in the state of awareness and conscious of God. Ini yang kita sebutkan. Ya, hakikatnya semuanya balik kepada satu makna taqwa. Macam-macam amalan hati yang kita sebut ni balik kepada makna taqwa. Jadi sentiasalah kita ni kena rasa yang Tuhan duk perhati kita, yang Tuhan duk mengawasi gerak-geri kita, Tuhan duk dengar apa yang kita cakap, Tuhan duk tengok pelaku kita, Tuhan tahu segala niat dan maksud hati kita, perasaan kita, apa yang kita rasa dalam diri kita daripada takabur, ujub ke apa, riak dan sebagainya, Tuhan tahu.
Bukan sekadar ada ilmu tentang perkara ini, tapi merasai. Sentiasa dalam keadaan awareness, dalam keadaan conscious. Ya? Itu maksudnya. Bukan not just know, not just to know, not just to acknowledge as some sort of knowledge. Ya, kita ramai orang tahu Tuhan melihat, Tuhan mendengar, tapi kita buat dosa. Kenapa kita buat dosa? Macam Nabi kata, iman terangkat. Apa dia yang terangkat iman itu? Ya, dia tidak beriman. Nabi kata dalam keadaan tidak beriman, dia tidak merasai muraqabah. Dia tidak merasai Tuhan sedang mengawasinya. Itu maksud dia tidak beriman itu di antaranya. Baik. Dia kata baina ta'zimin mudhil wa huwa imtila'ul qalbi min 'azamatillahi 'azza wa jalla بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إليه, dengan pengagungan yang melalaikan. Yakni disebabkan kita mengagungkan Allah, kita menjadi lalai dan leka dan alpa daripada selain Allah. Kita tidak lagi mengagungkan selain Allah, tidak lagi berpaling kepada selain Allah. فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله. Janganlah dia lupa rasa agung, rasa kagum, rasa hebat akan Allah Ta'ala ketika mana dia dalam suasana muraqabah ini. Bal yastashibuhu daimah. Hendaklah dia sentiasa membawa, diiringkan muraqabahnya itu dengan rasa ta'zim, rasa mengagungkan Allah. Rasa selain Allah adalah kerdil. Rasa selain Allah semuanya tidak ada makna. Yang satu-satunya yang ada makna, satu-satunya yang sepatutnya kita rasa kagum, rasa hebat. Seumpama kita melihat sesuatu yang sangat cantik, sangat indah, yang tidak ada tara bandingnya pada pandangan kita, lalu kita lupa. Orang Melayu kata, makan punya sedap sampai mak mentua lalu pun tak tegur. Ya? Jadi seolah-olahnya, bukan seolah-olah, hakikatnya makanan yang sedap itu tidaklah sedap dibandingkan dengan memandang wajah Allah, dibandingkan kita zikrullah, dibandingkan nikmat-nikmat syurga. Ya. Jadi orang yang muraqib, yang dalam keadaan muraqabah, dia sentiasa hatinya hadir akan pengagungan terhadap Allah. Maka lain daripada Allah, makhluk ni dalam hati dia alpa, lalai. Dari segi kedudukan, dari segi, tidak ada yang besar dalam hati dia, tidak ada yang agung dalam hati dia kecuali Allah. Dalam perkataan musannif ini ada 5 perkara. Yang pertama, sayrun ilallah. Yang kedua, istidamah hadha sayr. Yang ketiga, hudurul qalbi ma'ah. Dan yang keempat, ta'zimuh. Yang kelima, az-zuhul bi'azamatihi an ghairih. Ada 5 elemen yang membentuk muraqabah di peringkat pertama ini dalam rangkap yang pertama. Iaitu yang pertama, kita kena berjalan menuju Allah. Kita kena bergerak. Kita kena memulakan perjalanan menuju Allah dengan melaksanakan perhambaan diri, melaksanakan ibadah, melaksanakan ta'abbud, ubudiyah dan ubudah. Ya. Kemudian hendaklah perjalanan ini tidak boleh berhenti. Kena terus. Sampai bila? Sampailah kita dikeluarkan oleh Allah daripada alam dunia ini. Kerana inilah tujuan kita di dunia ini, kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Yang ketiga, kena hadir hati. Ya? Tak boleh lalai, tak boleh leka. Yang keempat, mesti ada rasa agungkan Allah. Rasa Tuhan itu hebat, menggerunkan. Ya? Dan yang kelima,
Ini yang ta'zim tadi yang keempat. Yang kelima ialah hendaklah kita rasa lalai, alpa dan leka daripada selain Allah. Jangan dilekakan dengan dunia, jangan dilekakan dengan kehebatan makhluk. Ini semua berlawanan dengan muraqabah. Adapun perkataannya wa mudanatu hamilah, dan mendekatkan diri yang membawa. Yakni muraqabah ini di peringkat pertama ialah dia mestilah ada perbuatan mendekatkan diri kepada Allah yang perbuatan ini membawa dia kepada 5 perkara tadi. Apa dia 5 perkara tadi? As-sayru ila Allah, istidamatu hadha as-sayr, hudur al-qalbi, hudur al-qalbi ma'ah, at-ta'zim lillahi ta'ala, al-zuhul an ghairihi tabaraka wa ta'ala. 5 perkara tadi, macam mana? Dia mesti ada yang bawa kita kepada 5 perkara ini. Maka kita mesti ada perbuatan yang mendekatkan. Yang mana perbuatan mendekatkan diri kepada Allah ini membawa kepada rasa mengagungkan Tuhan, yang menyebabkan kita akan rasa alpa dan lalai daripada kebesaran selain Allah. Semakin dekat dia dengan Allah, semakin besarlah pengagungannya kepada Allah, dan semakin laikalah ia daripada makhluk. Semakin lupalah ia akan makhluk. Semakin tidak ada rasalah ia akan makhluk. Ya. Dan semakin jauh ia daripada makhluk. Ini adalah mesti, ini kelaziman. Ya. Tak dapat tidak. Ya. Jika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi kelaziman, essence. Memang itu caranya, ialah dengan kita akan secara otomatisnya sepatutnya akan jauh daripada makhluk, akan jauh daripada mengagumi makhluk, akan jauh daripada mengagungkan makhluk, akan jauh daripada membesarkan makhluk, akan jauh daripada memperhambakan diri kepada makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan yang ketiga, as-sururul ba'ith. Dalam matan tu silap. Itu syurur, bukan syurur. Surur ba'ith. Keseronokan. Keseronokan yang menjadi pemangkit. Rasa seronok. Ibadat ni, selain daripada kita takut, kita juga kena ada rajak, mengharap. Yang mana ini akan menghasilkan rasa seronok, rasa nikmat, rasa lazat dalam perbuatan kita mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kan rasa seronok ini bukan rasa seronok yang semua orang rasa. Ini rasa yang hanya boleh dicakap oleh orang yang rasa. Orang yang rasa pun tak dapat nak cakap. Sebab tu ulama tasawuf kata man lam yadhuq lam yadri. Siapa tak rasa tak tahu. Dia kena buat benda ni praktikal, amali. Dia bukan benda yang kita boleh faham dengan pengajian theoretical. Tidak boleh. Sehingga sebahagian ulama yang arif billah berkata, innahu latamurru bi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum lafi 'aishin tayyib. Aku kadang-kadang datang kepada aku satu rasa seronok, rasa tenang, rasa lapang, rasa sedap, rasa lazat, rasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Sehingga aku kata, kalaulah ahli syurga rasa macam ni, memang seronoklah syurga itu. Mereka memang hidup seronok. Perasaan seolah-olah duduk dalam syurga. Lepas tu Syekhul Islam kata, dalam syurga ni, ada syurga yang kita kena masuk, yang siapa tak masuk syurga di dunia ini, tak payahlah nak masuk syurga akhirat. Ya? Nabi SAW sebut, yang iman ni ada rasa, ada halawah, ada kemanisan. Ya? Ada ta'am. Man radiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya, dhaqa ta'amal iman. Dhaqa ta'amal imani man radiya billahi rabba, wa bil islami dina, muhammadin nabiyya. Merasailah kenikmatan, kelazatan iman.
Orang yang telah redha akan Allah sebagai Tuan penjaganya. Islam sebagai agamanya, sebagai cara ketaatan hidupnya. Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang dia terima segala perkhabaran, taat segala perintah, menjauhi segala larangan. Redha ini satu kedudukan yang tinggi. Ya? Redha ini satu kedudukan yang tinggi. Bukan sekadar kita sabar, bahkan kita kena redha dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala ketentuan Allah yang syar'i dan kauni. Ya? Yang syar'i sudah tentu wajib, yang kauni kalaulah kita boleh mencapainya, itulah makam yang dikehendaki. Ya. Nabi kata thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang siapa dapat akan rasa kemanisan iman. Syekh Abdullah Hunaiman pesan, kata dekat kami dulu di Madinah. Dia kata iman ni ada rasa. Ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Ha? Tuan-tuan, tak ada dalam dunia ni benda manis yang lebih manis daripada madu. Madu adalah kemuncak kemanisan yang lazat. Cuba kita minum banyak gula macam kita minum madu. Tak boleh, tak rasa macam itu. Gula manis dia dalam kuantiti tertentu. Kalau terlebih jadi manis meleceh. Dia tak sedap dah. Nah, tapi madu ni kita minum dia manis tapi dia sedap. Iman itu lebih manis daripada madu. Ya? Nabi kata tiga benda. Siapa ada, dia merasai kelazatan iman. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul itulah yang paling dia cintai melebihi selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan kalaupun dia cinta orang lain, dia tidak cinta melainkan kerana Allah. Semua perhubungan dia di dunia ini dipandu oleh sejauh mana hubungan ini diredai oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Kalau Tuhan redha, dia proceed. Kalau Tuhan tak redha, dia bermusuhan. Dia berkawan. Kalau perbuatan dia berkawan itu diredai Tuhan. Dia bermusuh. Kalau perbuatan memusuhi itu diredai Tuhan. Itu sahaja ukuran dia dalam muamalah dia dengan makhluk. وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى أَوْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Dan dia benci untuk kembali kepada kufur. Dia rasa benci kepada kekufuran. Setelah mana Allah selamatkan dia daripada kekufuran, seperti orang benci dicampak ke dalam api. Kita bayangkan kita nak dia kena lontak dalam api. Apa perasaan kita? Kita tak suka, tak mau, tak redha. Kita akan buat segala perkara untuk menghalang diri kita daripada dihumban ke dalam api. Maka demikianlah dia ni tidak akan redha walaupun sehujung urat rambut untuk dirinya terjebak ke dalam kekufuran. Segala daya upayanya dicurahkan untuk menghalang dirinya daripada didatangi oleh kekufuran. Allahu Akbar kabir. Dan kekufuran itu datang dalam bentuk maksiat. Bermula daripada dosa yang kecil, daripada benda makruh, naik kepada dosa kecil, naik pergi dosa besar, naik kepada bid'ah, naik pergi syirik asghar, akhirnya na'udzubillah min dzalik. Jadi dia tutup seboleh-bolehnya dirinya daripada pintu-pintu ataupun tangga yang boleh bawa dia kepada kekufuran. Dia benci. Tiga perasaan ni kalau ada Nabi kata, rasalah kemanisan ini. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, Ibn Qayyim kata, aku dengar Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah qaddasallahu ruhah berkata, "Idza lam tajid lil 'amali halawatan fi qalbika wa inshirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala shakur." يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. والقصد أن السرور بالله وقربه
wa qurratul aini bih wa qurratul aini bih wa qurbuhu wa qurratul aini bih yab'athu 'ala al-izdiyad min ta'atihi wa yahuthu 'ala as-sayr ilayhi. Syekhul Islam kata, kalau kamu buat amalan ibadat tapi kamu tak rasa seronok, tak rasa seronok, tak rasa seronok nak ulang, rasa terbeban pula buat ibadat ini, maka dan Syekhul Islam rahimahullah taala qaddasallahu ruhah, seorang al-arif billah, seorang waliullah yang diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Setelah mana beliau menguasai ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah, diberikan karamah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilham yang benar, kasyaf yang benar. Beliau berkata, kalau kamu beramal tapi kamu tak rasa amal ibadah kamu ni ada kelazatan, keseronokan, rasa seronok nak ibadah. Macam Nabi SAW bila masuk waktu solat, dia tunggu iqamah, Nabi kata dekat Bilal, ya Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Nabi bila solat dia rasa rehat, dia rasa tenang, dia rasa hilang segala beban. Macam pesan kawan Buya Hamka kepada Buya Hamka, apa pun masalah, lepaslah ke atas. Lepaslah ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan itu, kalau dia rasa ibadat itu membebankan dia, maka Ibnu Taimiyah kata, ibadat kamu ni ada masalah. Ibadat kamu ni ada something wrong yang kamu kena periksa. Kerana Allah Ta'ala mesti akan bagi ganjaran kepada ibadat yang kita buat di dunia dan akhirat. Ibadat, dia ada ganjaran dunia dan ada ganjaran akhirat. Ada ganjaran ajilah, ada ajilah. Kita dah belajar hari itu. Bila kita ikhlas, di sana ada al-thawabul ajil dan ada al-thawabul ajil. Ada ganjaran yang segera di dunia kita dapat, ada ganjaran yang di akhirat nanti. Ganjaran segera di dunia di antaranya kelazatan ibadah. Lazzatul ibadah. Lazzatul ubudiyyati wal ubudah. Yang ni, kalau tak dapat yang ni, maknanya tak dapat ganjaran. Subhanallah. Ya. Jadi kita kena perhati, Syekhul Islam kata, ya. Kerana Allah Ta'ala mesti bagi benda ni kepada orang yang ibadatnya sahih, ibadatnya betul, diterima oleh Allah, dia akan rasa. Maka dia teringin nak buat lagi, dia teringin nak ulang lagi, dia seronok. Baca Quran dia tak rasa puas dengan satu juzuk, dia nak lagi tambah, dia nak tambah. Dia semayang 2 rakaat tak puas, nak semayang lagi, nak semayang lagi. Lekah tak cukup dengan RM100, dia nak tambah lagi, rasa nak tambah lagi. Dia rasa seronok dengan ibadah yang dia buat. Tapi kalau tidak ada rasa seronok ini alamat tanda yang tak baik. Ini adalah bad signs. Tanda yang tak bagus. Maksudnya dia kata Ibn Qayyim, rasa seronok dengan Allah, dekat dengan Allah, rasa cerah mata dengan Allah. Nabi kata, waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan kecerahan mataku dalam salat. Nabi semayang cerah mata. Kita semayang, mengantuk kan, ya tak iman nak sudah. Elok-elok bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Dia tegir je mata. Apa dia kata, tadi mengantuk sungguh. Ni lepas semayang tak ngantuk dah, tak ada tidur. Tu dia. Terbalik kurang. Tak kena. Nabi lagu lain, kita lagu lain. Untuk mana tu tuan-tuan dan puan? Allahul musta'an. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang mana itu akan membawa bertambah taatnya dan menggalakkan lagi dia berjalan menuju Allah lebih laju lagi. Jadi sepatutnya ibadat ni kau tambah. Semakin tinggi umur, semakin banyak ibadat. Semakin bertambah hari hidup kita, semakin banyak ibadat. Bukan kau kurang. Kalau ibadat kau kurang tu maknanya ada something wrong lah. Ya. Jadi inilah yang dikatakan muraqabah. Derajat yang pertama itu ialah sentiasa mengawasi tujuan kita. Tujuan kita apa? Nak mencapai Allah Subhanahu wa taala. Nak berjalan, nak menuju Allah. Nak melihat Allah Ta'ala. Nak berjumpa dengan Allah berdepan-depan. Nak dengar Tuhan kata kepada kita, salamun qaulan min rabbir rahim. Ucapan salam yang akan diberikan oleh Tuhan yang maha mengasihani. Kita nak dengar Tuhan, suara Tuhan di akhirat di syurga nanti. Kita nak melihat wajah Tuhan yang bercahaya indah itu,
dengan mata kita dalam keadaan kita berasa lazat. Allahumma inni as'aluka lazatan nazari ila wajhi wasyauqa li liqa'ik min ghairi fitnatin darratin mudirrah. Kita nak supaya kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah suka, dalam keadaan bila Tuhan nampak kita, wajah Tuhan berseri-seri memandang kita. Dan kita juga wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Kalau tidak ada ini semua, apa makna kita ibadah? Apa makna kita membongkokkan badan, menyembam dahi ke tanah, menghinakan diri kita, bersusah payah, menggadai segala harta benda? Apa tujuan kita buat ini? Mestilah kita ada dia punya ultimate goal. Mesti ada dia punya golden end dia. Apa benda itu? Tuhan Azza wa Jalla. Tidak ada dah benda dalam alam ni lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhan yang di luar alam itulah kemuncaknya. Alam ni kita naik makin tinggi tidak ada makna. Yang kita nak gapai itu apa yang di atas alam, yang di luar alam. Yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha agung. Kita nak supaya Tuhan, bila dia masuk kita dalam syurga, dia bagi salam kepada kita. Dia tanya kita, apa lagi yang kamu nak? Kita kata, ya Tuhan, alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah putihkan wajah kami? Engkau telah selamatkan kami daripada neraka, masukkan kami ke dalam syurga. Tuhan kata, ada lagi benda yang aku nak tambah. Iaitulah aku tetapkan kamu tinggal dalam redha aku, maka aku tidak akan marah. Tidak akan ada rasa tak suka sama sekali kepada kamu. Ahullukum ridwani fala askhatu alaikum abada. Sampai bila-bila Tuhan tak marah dengan kita. Dan kemudiannya Tuhan selak hijab untuk kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ibadat kita buat ni illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Siapa yang buat amalan semata-mata mengharap nak melihat wajah Allah, orang itulah yang Allah redha. Itu saja orang yang Tuhan redha. Siapa yang buat ibadah kerana dia yakin satu hari nanti dia akan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha cantik, yang maha agung, yang maha lazat. Ini saja yang ibadahnya Tuhan terima. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita duk baca surah Kahfi dekat minggu itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini, walaupun recording ni nak rakam malam, tapi hampa tengok pagi, kata pagilah. Kan? Semoga Allah Ta'ala memberi manfaatnya kepada kita semua. Dan kita akan sambung lagi 2 peringkat, 2 darjat muraqabah ini. Dan ana rasa bagus kita baca daripada Madarij As-Salikin ini, insya-Allah Ta'ala. Ya, poin-poinnya. Ya, jadi ana mungkin akan share dengan antum, dengan para ni dalam ana punya channel Telegram. Nanti ana akan letak terjemahan Madarij As-Salikin, tapi terjemahan dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu ada terjemahan, tapi ana tak tahu kualiti terjemahan tu macam mana. Ya. Tapi daripada penterjemah yang makruf lah, yang menterjemah buku-buku, wallahu a'lam, siapa yang berminat, ya. Jadi kita ambil daripada Madarij Salikin, kadang-kadang daripada Amal Qulub, ya. Mana-mana yang kita rasa sesuai, ataupun ada part-part yang penting yang kita nak syarahkan. Jadi sekadar itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.